Bismillahirrahmanirrahim. Iman dan ciri-cirinya. Iman dengan makna tasdiq, percaya membenarkan, adalah dinamakan juga sebagai akidah, di mana rahsianya tidak diketahui oleh sesiapa pun malaikat Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun manusia itu mempunyai sifat-sifat lahiriah yang dapat menjadi ukuran kepada kita. Sifat-sifat yang dapat dilihat melalui tindak tanduk manusia, sama ada perkataan atau perbuatan, menjadi tanda iman yang menjadi ukuran kita. Adapun segala apa yang tersirat di dalam hatinya, terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun iman itu letak dalam hati manusia, kerana kepercayaan ataupun tasdiq di dalam hati yang dinamakan dengan akidah. Sebagaimana diterangkan dahulu, akidah perkataan Arab, maknanya simpulan. Sebagaimana kita menyimpul tali supaya pegangan kita menjadi kukuh. Timba yang kita ikat tak terlucut. Binatang yang kita tambat tak terlepas. Maka disimpul hujungnya. Itulah akidah. Kita simpulkan kepercayaan yang ada di dalam hati kita dengan menolak segala yang lain daripada Allah, hanya percaya kepada Allah sahaja. Walaupun perkara ini perkara hati, tetapi di sana ada tanda-tanda melalui amalan-amalan yang zahir, kata-kata yang diucapkan. Kita boleh mengukur seseorang itu beriman ataupun tidak dengan amalan dan tilak tanduk serta perangainya, dengan kata-kata dan ucapannya. Walaupun seseorang itu boleh berpura-pura menipu dan berbagai-bagai cara untuk berbohong, tetapi Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Seseorang itu tidak boleh menipu imannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu melahirkan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinamakan Islam. Bermaksud seseorang yang beriman itu hendaklah menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima segala hukum-hukumnya, walaupun tidak mengetahui akan hikmah-hikmahnya. Sesungguhnya penyerahan dan penerimaan itu berlaku dengan dua perkara, yaitu dengan kepercayaan dan pegangan hati yang dinamakan iman atau akidah, dan juga dengan sifat-sifat lahiriah melalui perkataan dan amalan yang dinamakan Islam. Seseorang yang beriman itu hendaklah Islam dengan makna menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, "Apa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karahan wa ilaihi yurja'un." Adakah mereka mahu kepada yang lain daripada Allah, padahal menyerah diri seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi, semua yang ada di langit,
yang ada di bumi menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada secara taat ataupun secara paksa. Dan mereka semua dipanggil oleh Allah Ta'ala. Secara paksa, peraturan-peraturan tabi'in. Kita bernapas. Kita bernyawa. Bila demam kita. Bila suka kita suka. Bila sedih menangis. Bila sakit terasa sakit. Ini ialah peraturan-peraturan tabi'in. Yang tak boleh dielak. Bila lambung dia jatuh. Bila rengang, ditiup angin dia naik. Tak boleh nak tahan. Ini peraturan tabi'in. Manusia dan makhluk menyerah kepada peraturan tabi'in. Dan di sana ada peraturan taklifi. Perintah daripada Allah. Mengikut akal dan kemampuan manusia. Manusia juga mestilah menyerah diri kepada Allah dengan pilihannya. Maka penyerahan diri kepada Allah dengan pilihan ini menjadi ukuran hukum syarak yang akan dikira oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Orang tidur yang mengigar, tak ingat, hilang ingatan. Orang gila yang tak boleh kawal diri dia, tidak mukallaf. Kanak-kanak yang tak tahu apa, tidak mukallaf. Maka tidak diambil kira. Yang diambil kira ialah penyerahan diri dalam perkara ikhtiari, perkara yang ada pilihan bagi manusia. Penyerahan diri secara hati dan secara zahir dinamakan Islam. Iman dan Islam, dua perkara yang tak boleh dipisahkan. Jelas bahawa tempat iman itu ialah hati. Yang berlakunya padanya tasdiq jazim. Jazim. Jin alif zamin jazim. Bukan jazim. Itu salah saja. Jazim. Kerana firman Allah Ta'ala. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Suratul Hujurat ayat 14. Maksudnya, kerana iman itu belum masuk ke dalam hati mereka. Surah Al-Hujurat. Firman Allah Ta'ala. Innama yasta'jinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wartabat qulubuhum. Fahum fi raibihim yataraddadun. Surah At-Taubah ayat 45. Maksudnya, sesungguhnya orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak pergi berjihad. Hanyalah orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dan hati mereka ragu-ragu. Kerana itu mereka selalu bimbang dalam keraguan. Dalam keadaan ragu-ragu tak yakin. Ayat ini mendedahkan orang-orang munafik. Dalam ayat yang pertama yang kita baca, berkaitan dengan orang Badui. A'rab, Arab. Mereka datang menghadap Nabi SAW. Mengaku sebagai orang yang beriman. Dengan tujuan untuk mendapat zakat. Untuk mendapat ghanimah. Untuk mendapat imbuhan. Mendapat pemberian. Unta, kambing, lembu. Dan sebagainya. Daripada Nabi SAW. Mereka datang berpura-pura. Pada hati mereka tidak percaya. Lalu Allah menurunkan ayat. Firman Allah Ta'ala. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu. Walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Dan berkatalah orang-orang Arabi. Orang-orang Badui. Yang datang menghadap Nabi SAW. Mereka berkata, amanna, kami telah beriman. Kami telah beriman. Tuhan kata, tidak. Walakin qulu aslamna. Sepatutnya mereka berkata, kamu kata aslamna, kami Islam saja. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kerana iman tidak masuk di dalam hati-hati kamu. Hadis ini mendedahkan iman itu ialah kepercayaan di dalam hati. Orang yang hatinya tak percaya, tak ada iman. Walaupun kita namakan dia orang beriman, kerana kita lihat pada zahirnya sahaja. Kita tak tahu apa yang ada dalam hati. Menunjukkan Allah Ta'ala mengambil kira apa yang ada di dalam hati manusia. Dan begitu juga ayat yang kedua.
Apabila Nabi SAW mengajak sahabat bersedia untuk pergi ke Tabuk, berpegang dengan Rom, kuasa besar dunia, dan mengumpulkan bala tenteranya. Tabuk jaraknya 1000 kilometer lebih. Terlalu jauh. Perjalanannya diisytiharkan. Biasanya Nabi SAW merahsiakan perjalanan tentera. Merahsiakan. Tak beritahu kepada umum. Dia arah supaya keluar. Tak beritahu ke mana-mana. Mana negeri yang nak diserang. Tetapi bila nak berperang di Tabuk, dia beritahu. Kita nak ke Tabuk. Perjalanannya terlalu jauh. Nak lawan dengan kuasa besar dunia. Perjalanan itu berlaku di musim panas. Udaranya panas. Pertama, kebun sedang berbuah. Kurma sedang berbuah, anggur sedang berbuah. Untuk menunggu kebun masing-masing. Ini menjadi ujian. Hanya mereka yang benar imannya dalam hati, yang sanggup meninggalkan kebun, sanggup menghadapi jauh perjalanan, menghadapi musim panas. Orang-orang munafik datang menghadap Nabi SAW, mohon izin kerana uzur. Kerana uzur macam-macam, tak boleh tinggal tu, tak boleh tinggal ni, tipu, menipu dengan berbagai-bagai alasan. Allah Ta'ala mendengarkan, innama yasta'jinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Sesungguhnya mereka yang meminta izin kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak mau pergi berjihad ialah mereka yang tidak beriman kepada hari akhirat. Hati mereka ragu-ragu terhadap pahala yang dijanjikan oleh Allah untuk orang yang berjihad. Mereka ragu-ragu dalam syok yang ada dalam hati mereka. Oleh kerana itu Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu sedikit pun, lalu mereka berjihad, mengorbankan harta benda dan jiwa raga mereka untuk memenang dan meninggikan agama Allah, dan merekalah orang-orang yang benar. Ayat-ayat ini menunjukkan bahawa iman itu di dalam hati. Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Ayat-ayat ini dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudkhilullahu ahlal jannati al-jannata yudkhilu man yasha'u bi rahmatih wa yudkhilu ahlan nari an-nar thumma yaqul انظروا من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خردل من إيمان مثقال ذرة من خردل من إيمان فأخرجوه. Rawahu Muslim. Maksudnya, Allah memasukkan ahli syurga ke dalam syurga. Ia memasukkannya sesiapa yang ia kehendaki dengan rahmatnya, dan memasukkan ahli neraka ke dalam neraka. Kemudian Allah berfirman, lihatlah kamu akan sesiapa yang kamu dapati di dalam hatinya iman, walaupun sebesar biji yang halus, maka keluarkanlah ia, yakni daripada neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menceritakan peristiwa yang berlaku pada hari kiamat kelak. Di hari kiamat kelak, Allah Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal yang saleh ke dalam syurga dengan rahmatnya, dengan kurnia dan rahmatnya. Kalau dengan pahala tak padan. Kerana bangunan-bangunan syurga jongkong-jongkongnya daripada emas dan perak. Tak boleh nak bayar dengan amalan. Tak cukup. Allah Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman
dengan rahmatnya dan kurnianya. Dan Allah Ta'ala memasukkan ahli neraka ke dalam neraka dengan adilnya. Dengan adilnya dibicarakan terlebih dulu. Walaupun Allah Ta'ala maha mengetahui yang zahir, yang batin, yang nyata, yang tersembunyi. Semuanya Allah Ta'ala tahu. Termasuk dalam hati manusia. Tetapi Allah yang maha adil tidak sumbat orang kafir dalam neraka terus. Dengan ilmunya. Tetapi dimasukkan dengan adil dan bijaksana. Dibicarakan terlebih dulu. Dibawa catatan-catatan suratan malaikat. Dibawa saksi-saksi. Saksi-saksi malaikat dan makhluk-makhluk. Dan saksi berdirinya sendiri. Kulitnya bercakap apa yang dia buat. Setelah nyata dengan bukti, tak ada harapan untuk dimaafkan, maka dimasukkan ke dalam neraka. Setelah dimasukkan ahli neraka ke dalam neraka, Allah Ta'ala berfirman kepada malaikatnya, sila kamu lihat sesiapa yang ada di dalam hatinya sebesar habuk yang halus iman. Kalau ada sebesar habuk yang halus iman di dalam dirinya, keluarkan dia daripada neraka dan masukkan dia ke dalam syurga. Hadis ini menunjukkan iman itu di dalam hati dan menunjukkan betapa pentingnya iman itu. Sekiranya seseorang itu tidak ada amalan baik sedikit pun, yang ada iman saja, akhirnya dimasukkan ke dalam syurga. Kalau ada amalan, imannya tak ada, amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman merupakan perkara yang sangat penting. Iman juga mempunyai rukun-rukun. Wallahu a'lam.